Hai semua, apa khabar? Baik, kali ini kita akan masuk bab 5 berkaitan tajuk reka bentuk landscape. Jadi jom kita tengok apakah kandungan yang akan murid-murid pelajari dalam bab ini. Sebelum kita pergi dengan lebih panjang, kita akan mengenal dulu sejarah perkembangan reka bentuk landscape di Malaysia. Reka bentuk landscape ini bermula seawal abad ke-14 di Malaysia, iaitu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Banyak landscape yang berkonsepkan rekreasi dan kawasan lapang telah wujud seperti Taman Tasik Taiping, Taman Botani di Pulau Pinang dan Taman Botani Perdana di Kuala Lumpur. Ini adalah contoh Taman Botani dengan landscape-nya yang tersendirilah. Dan juga Taman Tasik Taiping. Baik. Reka bentuk landscape ini di Malaysia telah berkembang mulai tahun 1970-an, di mana reka bentuk landscape di Malaysia lebih tersusun dan teratur. Ini kerana banyaklah badan yang telah menguruskan berkaitan dengan landscape, seperti Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, dan juga wujudnya Jabatan Landscape lah. Banyak juga penganjuran Putrajaya Floria diadakan lah. Pameran orkid dan bonsai Kuala Lumpur serta pertandingan landscape adalah antara usaha kerajaan untuk menyemarakkan kesedaran serta kepentingan landscape dalam kehidupan rakyat Malaysia. Baik, murid-murid akan mempelajari jenis landscape di mana kita ada dua jenis landscape, iaitu landscape lembut dan landscape kejur. Apa yang dikatakan sebagai landscape lembut? Landscape lembut ini terdiri daripada elemen-elemen hidup, termasuklah bunga, tumbuhan renek, tumbuhan yang pendek lah, dan juga pokok-pokok lah. Itu adalah elemen yang terdapat dalam landscape jenis lembut. Seterusnya kita ada jenis landscape yang kedua, iaitu landscape kejur, di mana landscape kejur ini terdiri daripada elemen-elemen yang keras atau objek yang bukan hidup, seperti kayu dan juga batu-batuan lah. Baik, kita tengok dulu contoh, beberapa contoh landscape kejur tadi. Kita ada laluan pejalan kaki, landscape laluan pejalan kaki seperti ini. Yang kedua, kita ada arca. Arca, murid-murid tahu ke arca tu apa? Ini dia contoh arca yang ada di Malaysia ya. Kita ada arca burung helang di Langkawi. Dan contoh landscape kejur yang ketiga, boleh jadi air terjun, sebab dia benda bukan hidup lah, air terjun. Seperti ini. Okey. Itu dua contoh landscape. Kita ada landscape lembut dan landscape kejur. Baik. Seterusnya kita akan mempelajari peranan dan fungsi landscape lah. Kenapa orang suka buat landscape ni? So dia ada peranan dan fungsinya yang tersendirilah. Ia dibahagikan kepada 3. Dari segi estetik, ekonomi dan juga fizikal. Okay, kita tengok dulu peranan dan fungsinya dari segi estetik. Landscape dibina bertujuan untuk menarik perhatian, mencantikkan pemandangan, melembutkan persekitaran, melembutkan pemandangan pada bangunan serta mengelakkan kebosanan lah. Itu dari segi estetik. Baik, dari segi ekonomi, pembinaan landscape ini memberi faedah kepada negara dan masyarakat. Ia menjadi sumber ilham kepada pengkarya serta ia menjana sumber pendapatan kepada pereka landscape lah.
Okey, dari segi peranan fizikal, ia dapat kewujudan landscape atau pembinaan landscape ini dapat mengawal hakisan, memberi perlindungan atau teduhan, menyejukkan iklim serta membantu mengimbangi ekologi. Okey. Alat dan bahan serta simbol landscape. Kita tengok dalam bina landscape apakah alatan yang digunakan. Dalam membuat lakaran landscape kan. Lakaran landscape kita perlu ada sesikuti, pensel warna, pembaris. Kita perlu ada pensel atau pen teknikal. Kita perlu ada sesiku segitiga dan satu lagi iaitu stensil huruf lah. Ini adalah alat yang digunakan dalam membuat lakaran landscape. Manakala bahan yang diperlukan dalam buat lakaran itu, kita perlukan kertas surih dan juga sudah pasti kertas lukisan lah. Okay. Di antara simbol-simbol yang digunakan dalam melakar gambar landscape sebelum pembinaannya, ini dia beberapa contoh simbol yang digunakan dalam melakar reka bentuk landscape. Simbol pokok. Ada banyak simbol pokok. Ini simbol jenis pokok palma. Ini simbol bagi rumput. Kita ada simbol bagi lantai dan dinding. Ada 3 contoh simbol bagi lantai dan dinding. Dan ini adalah simbol bagi pokok. Renek lah. Baik. Okay, prinsip-prinsip reka bentuk landscape. Ada beberapa prinsip yang terlibat dalam reka bentuk landscape. Mengambil kira kepelbagaian. Prinsip yang kedua, mengambil kira penegasan, keringkasan. Kita ada yang seterusnya, prinsip irama. Kita juga ada prinsip kesatuan. Dan yang terakhir, prinsip yang terlibat dalam reka bentuk landscape adalah imbangan. Jadi huraian dia murid-murid bolehlah lihat dan baca. Seterusnya, elemen-elemen dalam reka bentuk landscape. Yang pertama, elemen tumbuhan. Yang kedua, elemen topografi. Yang ketiga, elemen yang terlibat dalam reka bentuk landscape adalah elemen air. Dan yang keempat, elemen struktur. Baik. Seterusnya, murid-murid akan melihat konsep reka bentuk landscape. Ada berapa konsep lah dalam reka bentuk landscape. Ada konsep landscape Melayu. Konsep landscape Islam. Konsep landscape Bali. Konsep landscape Inggeris. Konsep landscape Thai. Dan kita ada konsep landscape Jepun. Baik. Satu perkara lagi yang perlu murid-murid tahu dalam bab ini adalah satu istilah iaitu ergonomi. Apa itu ergonomi? Ergonomi dalam reka bentuk melibatkan efisiensi tempat kerja dan pekerjaan. Ia melibatkan alat dan bahan yang digunakan agar tidak mendatangkan kemudaratan dan kecederaan. Contoh ruang pejalan kaki itu dibina untuk tujuan keselamatan. Ataupun kerusi ini dibina mestilah bersesuaian supaya ia memberi keselesaan kepada orang yang nak duduk di atasnya. Supaya orang yang duduk itu tidaklah
cedera atau terjatuh. Itu adalah ergonomik. Jadi itu saja untuk teori yang kita belajar tentang reka bentuk landscape. Ada satu tugasan yang cikgu nak anak-anak buat di dalam buku sketchbook. Lengkapkan peta lighting seperti yang ditunjukkan lah dalam slide ini. Peta lighting berkaitan dengan prinsip yang terlibat dalam reka bentuk landscape, elemen-elemen yang terlibat dalam reka bentuk landscape, dan juga ada 6 konsep yang telah diterangkan tadi, di mana konsep itu ada dalam slide cikgu yang sebelumnya. Jadi murid-murid bolehlah PM personal pada cikgu sekiranya telah pun menyiapkan peta lighting ini.